السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan bersyukur kehadrat Allah atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kita kecerahan hati, kecerahan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada ayat yang ke-100 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu bentuk galakan, atau dipanggil sebagai targhib, galakan supaya umat Islam, dalam konteks ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar pergi berhijrah semata-mata kerana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut dalam ayat ini, wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi, akan bertemu di bumi ini, muraghaman katsiran wasa'a. Muraghaman merujuk kepada nama tempat, iaitu seseorang yang berhijrah akan mendapati di atas muka bumi ini tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu yang menjadi tujuan ataupun destinasi hijrahnya. Maka ini bermaksud barang siapa yang berhijrah meninggalkan tempat tinggalnya atau negaranya, negerinya, daerahnya, semata-mata kerana meninggikan, mengagungkan kalimah Allah, memperjuangkan agama Allah, nescaya ia akan bertemu di bumi ini atau akan mendapati di atas muka bumi ini tempat-tempat yang banyak, negeri-negeri yang banyak, daerah-daerah yang banyak, yang memberikan keamanan kepadanya, yang menyelamatkan ia daripada kejahatan musuh-musuhnya dan kezaliman mereka. Dan dia akan dapati padanya juga kebaikan dan nikmat serta keluasan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah muraghaman itu terdapat juga dalamnya maksud seseorang yang menyapu tanah pada hidung musuhnya. Raghima anfa fulan, bermaksud seseorang itu mengambil tanah dan
menyapu hidung musuhnya atau lawannya sebagai bukti kemenangannya menguasai musuhnya itu. Maka dalam konteks hijrah ini, apabila seorang Muslim atau seorang yang berhijrah itu berjaya dalam hijrahnya, berjaya memperjuang dalam hijrahnya, membawa bersama-samanya agamanya dan juga kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia berjaya untuk mendatangkan sesuatu penghinaan kepada musuhnya, seperti seseorang yang mengambil tanah dan menyapu hidung musuhnya yang selama ini menzaliminya, yang selama ini menindasnya, yang kini sudah tidak lagi mampu untuk melakukan sedemikian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan tentang hal ini dengan mengatakan, sesiapa yang meninggalkan tanah tumpahnya atau negerinya, lalu dia pergi ke negeri asing baginya, namun apabila dia berjaya, stabil dan dihormati di negeri asing itu, dan berita tentang kejayaannya itu sampai kepada orang kampungnya dahulu ataupun kepada orang yang menzaliminya ketika dia berada di tempat lamanya, lalu maka orang tersebut akan merasa suatu kehinaan, merasa suatu kegagalan, merasa suatu kebencian, dan akan pasti menerbitkan kecemburuan kerana orang yang dahulu pernah ia sakiti telah pun berjaya di tempat lain dan dia tidak lagi boleh menyakiti orang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan bukan sahaja orang yang berhijrah itu akan menikmati keamanan, pelepasan daripada kezaliman orang yang memusuhinya ketika dia berada di negerinya dahulu, dan dia juga akan mendapat rezeki dan kehidupan yang lebih baik asbab hijrah yang dilaksanakan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini suatu penjelasan daripada Allah betapa hebatnya hijrah yang dilakukan semata-mata kerana meninggikan kalimah Allah. Apabila Allah menjadikan pahalanya itu berhasil dan diperolehi, walaupun orang yang pergi berhijrah itu tidak sampai ataupun tidak berjaya sampai ke destinasinya. Bermaksud barang siapa yang keluar daripada rumahnya, meninggalkan keluarganya, tanah airnya, daerah dan negaranya kerana membawa agamanya atau memastikan agamanya dipandang mulia dan diperjuangkan, diagungkan, membawa bersamanya agamanya ke tempat yang memungkinkan ia untuk meninggikan, mengagungkan kalimah Allah dan Rasul di tempat tersebut, semata-mata untuk memperjuangkan kebenaran. Barang siapa yang melakukan demikian, dalam keadaan itu dia telah ditakdirkan Allah, telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun telah mengalami kematian dalam perjalanannya ke tempat hijrahnya itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya telah ditetapkan dan diwajibkan baginya untuk memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu limpahan kurnia dan juga kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, iaitu mengampunkan dosa si penghijrah itu apa jua yang telah dilakukan, dan merahmatinya dengan rahmat Allah yang sangat luas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada frasa faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan suatu jaminan yang akan menenangkan hati-hati orang yang berhijrah dan memberitahu mereka bahawa hijrah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seawal mereka bertolak ataupun meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke tempat mereka berhijrah. Dan apabila mereka walaupun tidak sampai ke tempat yang dituju, pastinya Allah Subhanahu wa taala menjamin pahala untuk mereka.
dan diberikan kepada mereka ganjaran dan kelebihan seperti mana diberikan kepada orang yang sampai. Semua ini adalah suatu bukti betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, sangat menilai orang-orang yang berhijrah. Pengorbanan mereka, kesanggupan mereka, mujahadah mereka, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat beberapa riwayat yang menerangkan tentang sababun nuzul, faktor penurunan ayat yang mulia ini. Di antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari daripada Sa'id bin Jubair, menyatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat bernama Jundub bin Damrah. Tatkala mana beliau berada di Mekah dan beliau telah mengetahui tentang ayat yang kita baca sebelum ini, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Maka Jundub berkata kepada anaknya, pikullah aku, bawalah aku bersama. Sungguhnya aku bukanlah dalam kalangan mustad'afin dan aku tahu jalan ke sana dan aku tidak akan tidur atau bermalam di Mekah pada malam ini. Lalu mereka membawanya di atas perbaringan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Jundub merupakan seorang lelaki yang tua, yang berumur, lalu tidak sampai ke Madinah. Beliau telah meninggal dunia di Tan'im, dan dikatakan bahawa tatkala beliau hampir mati, Jundub meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seolah-olah bersalaman, dan beliau berkata, Allahumma hadhihi lak wa hadhi li rasulika sallallahu alaihi wasallam, ubayi'uka ala ma baya'a alaihi wa rasul ala ma baya'a alaihi rasuluk thumma mat. Dikatakan bahawa, ya Allah, ini adalah untukmu, ini adalah untuk Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Aku berbai'ah denganmu ya Allah seperti mana bai'ah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mati. Maka apabila telah sampai berita kematiannya kepada para sahabat, mereka berkata, alangkah baiknya jika beliau mati di Madinah Al-Munawwarah. Lalu turunlah ayat ini. Bermaksud, ayat ini menjelaskan bahawa hijrah sahabat tersebut telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau tidak berjaya sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara hukum dan adab yang diambil oleh para ulama, dikeluarkan oleh para ulama daripada ayat ini ialah yang pertama, kewajipan berhijrah daripada suatu tempat yang mana tidak memungkinkan seseorang Muslim itu mendirikan atau melaksanakan perintah agamanya. Yang kedua, sesungguhnya siapa yang keluar berhijrah pada jalan Allah dan beliau mati di pertengahan jalan, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya balasan dan pahala orang yang berhijrah disebabkan keberkatan niatnya yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pengajaran yang lain yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah seorang yang berhijrah sepatutnya dan sewajarnya berhijrah dengan penuh keyakinan bahawa apa jua yang sedang ia lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun penuh dengan kesusahan, kesukaran, kesedihan, berpisah, kesedihan meninggalkan kampung halaman. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakannya, bahkan menjanjikannya kebahagiaan, bukan saja kebahagiaan di dunia, bahkan kebahagiaan di hari akhirat, kerana Allah Subhanahu wa taala melihat setiap pengorbanan yang telah dilakukan semata-mata kerana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.